Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Pak Mawar? Alhamdulillah kerana hari ini kita masih lagi dapat meneruskan PDPR kita bagi subjek sejarah. Jom kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi ingat sebelum belajar pastikan kita telah baca doa sebelum belajar tadi. Baca polisi tingkah laku, adab-adab semasa belajar, SSBC atau sekolah kita. Selamat, sihat, bersih, ceria. Saya pasti kamu semua dalam keadaan sihat, selamat, dah mandi, dah ceria-ceriakan diri untuk belajar pada hari ini. Dan jangan lupa kepada PBD, pentaksiran bilik darjah. Daripada TP1 hingga TP6 kita kena tahu macam mana kita dapat TP3, macam mana TP1. Sebab apa kita dapat TP4, kita kena tahu macam mana kita nak dapat TP yang paling tinggi sekali. Jom. Baik, hari ni Khamis 19/8/2021. Gambar apa ni? Ni gambar apa saya tunjuk ni? Jadi saya rasa mesti ada jawab gambar sultan, gambar raja dan sebagainya. Ini gambar sultan, gambar raja. Ini suasana rakyat atau pembesar menghadap sultan pada zaman dulu. Nama dia Balai Orang Seri. Baik, jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jadi hari ini kita nak belajar mengenai tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita tengok apa objektif pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk hari ini, semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan cerita zaman Sultan Melaka je hari ini. Baik, dari segi kriteria kejayaan, yang pertama, saya dapat menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, saya dapat menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, saya dapat menyenaraikan ciri-ciri tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi itulah kriteria kejayaan yang perlu kamu dapat pada hari ini. Saya tu kamulah. Kalau saya nak apa kamu dapat, saya nak kamu boleh dah tahu, boleh faham sejarah tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, tengok seterusnya. Baik, kalau ada buku teks, kamu boleh tengok buku teks, muka surat 106 dan 107. Di situ ada dinyatakan dalam bentuk piramid tu adalah struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita lihat yang warna oranye tu adalah yang tinggi sekali, itu sultan. Dan yang nombor 2 tu pembesar, yang ketiga tu rakyat, yang bawah sekali tu hamba. Baik, kalau sultan macam zaman kita sekarang, ada sultan, ada yang Pertuan Agong, pembesar tu macam menteri-menteri dan sebagainya. Rakyat kita lah hamba. Hamba tu rakyat juga, tapi dia golongan yang ada bawah. Dia ada dua keadaan, iaitu golongan pemerintah, terdiri pada sultan dan pembesar, dan golongan yang diperintah rakyat. Kita lah yang diperintah. Jadi, kalau kita lihat pada muka surat 107 tu ada dinyatakan apa maksud sultan, apa maksud pembesar, apa maksud rakyat dan juga maksud hamba. Muka surat 107 adalah bagi SC1. Jadi kiranya kamu dah boleh menyatakan struktur hierarki masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, maka kamu dah capai dah SC1 tadi. Apa maksud sultan? Sultan adalah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Simbol perpaduan rakyat. Itu sultan melambangkan apa? Sultan itu melambangkan apa? Pemerintah yang tertinggi. Baik. Apa maksud juga pembesar? Pembesar ini dilantik oleh sultan dan dia membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Kalau zaman kita sekarang ni, pada masa kini, yang di-Pertuan Agong lah sultan tu. Kalau kat negeri, raja, macam kita ada Sultan Mizan dan sebagainya. Pembesar tu macam kita, kalau kerajaan Negeri Tengah ni ada menteri besar, kan? Ada exco dan sebagainya. Baik, rakyat. Rakyat ni adalah penduduk Melaka, pengikut setia kepada sultan dan pembesar. Hamba pula ialah orang suruhan sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian
status dan kekayaan pemiliknya. Kalau dia ada ramai hamba, ramailah. Di mana tinggilah kedudukan dia. Okey, itu adalah maksud yang dinamakan sultan, pembesar, rakyat dan juga hamba. Okey, itu adalah struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu di mana essay saya tadi, saya dapat menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Okey, seterusnya kita tengok pula buku teks muka surat 108 dan 109. Okey. Pada muka surat 108 ni dinyatakan kita nak kenali apa maksud tokoh terbilang. Okey, kalau di situ kita tengok gambar sultan, sebelah dia ada kiri kanan dia ada menteri dia, ada pembesar. Baik, maksud tokoh ni ialah tokoh terbilang ni bermaksud individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Itu adalah essay yang kedua ya. Kamu dapat atau saya dapat menyatakan maksud tokoh terbilang. Jadi maksud dia individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Ingat ni maksud dia ni. Nanti mana tahu saya buat kuizi ke, saya letak dalam GC ke, ada maksud dia ni. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri tokoh terbilang. Okey, di sebelah dia ciri-ciri dia. Ya, okey, kalau ciri-ciri murid berjaya macam mana? Okey, rajin kan, rajin berusaha. Siapkan semua kerja sekolah. Tu ciri-ciri murid yang cemerlang. Tengok ciri-ciri tokoh terbilang pula. Okay, yang pertama gigih. Okay. Maksud gigih ni dia bagi contoh dia para semiwara gigih mengikut Melaka sebagai sebuah menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan. Dia gigih. Saya tak pernah nampak, saya tak ada buku teks saya baca di situ saja. Maksudnya ialah sini dia menyatakan Pasmara ni, Raja Pasmara ni sangat gigih nak menjadikan Melaka ni sebuah negeri yang terkenal dalam perdagangan. Macam kita lah gigih belajar, apa nak belajar, kita nak berjaya. Okey, baik, kita kena gigih, kena berusaha, kena rajin. Kena rajin. Kalau tak rajin, kita tak akan berjaya. Sebab tu walaupun kita PDPR, kita belajar di rumah, kita kena gigih, kena rajin, kita tak boleh malas-malas. Kita ada masa kan, ada masa main, ada masa berehat dan sebagainya. Ciri yang kedua adalah mempertahankan kedudukan negara. Di sini dia bagi contoh, Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman orang luar. Tun Perak. Dia cerita mengenai Tun Perak ni. Tun Perak ni siapa? Tun Perak ni adalah bendahara Melaka. Jadi dia lihat macam mana kegigihan Tun Perak ni nak menyelamatkan ataupun mempertahankan sultan daripada ancaman musuh luar. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah berkorban untuk negara. Hang Tuah mempertahankan pasukan Melaka daripada serangan musuh. Hang Tuah ni kita tahu lah kan, kalau kita sebut Hang Tuah ni Laksamana yang gagah perkasa. Jadi sekarang ni macam sekarang ni kita tengok ramai kan frontliner kan yang bekerja di hospital kan, merawat pesakit COVID dan sebagainya, mereka berkorban masa, wang, tenaga, maknanya tak boleh balik rumah, tak boleh berehat macam kita, berkorban untuk mempertahankan orang ramai daripada sakit yang kena sakit COVID. Macam kita jugalah tapi zaman dulu adalah lebih kepada mempertahankan negeri daripada serangan musuh. Baik, kalau kita lihat muka surat 109, tokoh terbilang tu dinyatakan di situ. Di antaranya ialah para miswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah. Itulah antara 6 tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Kalau essay yang kedua ialah kamu menyatakan maksud tokoh terbilang, tapi essay yang ketiga kamu boleh menyatakan ciri-ciri tokoh terbilang. Apa dia? Gigih, mempertahankan kedudukan negara, dan yang ketiga berkorban untuk negara. Ni, siapa dia tokoh tu? Para semiwara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak dan juga Laksamana Hang Tuah.
Itu antara tokoh yang dinyatakan yang sangat terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu adalah 3 tajuk yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu kita tahu maksud tokoh terbilang dan juga siapa dia tokoh terbilang, ciri-ciri dia dan sebagainya. Okey. Baik. Sekiranya kamu dah dapat tadi, kamu dah dapatlah SC1, SC2 dan juga SC3. Baik, ini adalah merupakan gambar-gambar yang saya boleh jadikan sebagai salah satu bahan bukti lah. Gambar-gambar yang dilukis oleh pelukis yang menceritakan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, katakan lihat gambar yang pertama tu di mana itu contoh di mana kita lihat Paramiswara ni merupakan seorang putera raja daripada Sriwijaya, itu daripada Jawa Timur lah. Jadi bila disebabkan ada masalah di negara beliau, kerajaan beliau, maka beliau melarikan diri, baginda melarikan diri sehingga sampailah ke pantai barat semenanjung Tanah Melayu ni. Okay, kalau menurut sejarah pada masa itu beliau sampai lebih kurang pada tahun 1565. Dia melarikan diri sampai ke Muar, kemudian diganggu berbagai-bagai sehingga dia sampai ke satu tempat yang diberehat tu. Okey, sedang dia berehat di bawah pokok tu adalah pokok Melaka. Paramiswara telah melihat peristiwa anjing pemburuannya tu yang kita tengok dalam gambar tu okey, telah dikalahkan atau ditendang oleh seekor pelanduk. Tu anjing warna kuning dengan putih tu anjing, tengah tu pelanduk. Jadi bila lihat peristiwa tu, Paramiswara ni mengatakan ni sangat baiklah, tanah yang duduk tu sangat baik. Jadi dia memilihlah tempat yang duduk tu menjadikan dia sebuah kerajaan, sebuah negeri lah. Jadi Paramiswara ni menamakan tempat itu Melaka sempena dengan nama pokok beliau berteduh. Itulah asal usul negeri Melaka. Jadi Paramiswara ni asalnya bukan orang Islam. Jadi beliau telah meluk Islam pada tahun 1409 dan memajukan negeri Melaka sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang terkenal pada zaman itu pada abad 15 hingga 16. Okey, tengok tu contoh-contoh gambar yang kita lihatlah. Ramai pedagang daripada India, China, Arab datang berdagang ke negeri Melaka pada masa itu. Okey, sehinggalah zaman Kesultanan ini diperintah oleh Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alaudin Shah dan Sultan Mahmud Shah. Okey, dia dibantu oleh Laksmana, Hang Tuah dan sebagainya. Okey, itu sejarah bagaimana negeri Melaka mendapat nama sehingga negeri Melaka terkenal sebagai salah sebuah pusat perdagangan pada abad ke-15. Okey. Baik, seterusnya kita lihatlah apa aktiviti atau tugasan yang kamu kena buat, iaitu di mana pertama sekali kamu buatlah catatan dalam buku tulis, rujuk muka surat 106 yang terlukis piramid tu, piramid struktur masyarakat zaman Kesultanan Melaka tu. Lepas tu tulis pula maksud sultan, pembesar, rakyat dan hamba yang pada muka surat 17. Okey, bila dah siap dua catatan tersebut, siapkan latihan pengukuhan yang terdapat dalam buku kerja sejarah muka surat 52 dan 53. Okey, itu tugasan kamu pada hari ini. Baik, jadi yang penting sekali jangan lupa isi link kehadiran. Saya lihat ramai isi link kehadiran tapi kadang-kadang kerja tak siap. Jadi kerja kena siap, tugasan kena siap. Barulah kamu akan diberi pentaksiran ataupun tahap penguasaan. TP1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ataupun 6. Baik, kalau tak hantar apa-apa, hanya sekadar isi link kehadiran, tak dapat apa-apa TP lah. Tak adalah TP untuk awak nanti. Jadi sebenarnya saya ucapkan tahniah kepada yang berjaya belajar pada hari ini, berjaya siapkan tugasan nanti. Bila siap tugasan boleh hantar dalam grup Telegram kita lah. Tak buat hari ni tak apa, tapi janji esok, lusa kena buat dan hantar dalam grup Telegram. Okey, ada yang buku tulis, adalah kat drawer, drawer tu di sekolah. Baik. Tahniah pada semua kerana dapat belajar dengan baik pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Jaga diri masing-masing, duduk di rumah, jangan pergi mana-mana tanpa ada urusan yang penting. Sama-samalah kita memutuskan rantaian COVID-19. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.